Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers perdaganganjawa.com. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan satu video penerangan mengenai chart pattern head and shoulder. Sebelum saya bermula, pernah tak tuan-tuan dan perempuan gunakan teknik ataupun chart pattern ini ketika trade? Mesti tuan-tuan try untuk sell tapi price tak terus jatuh, malah boleh naik lebih tinggi. So hari ini saya akan tunjukkan cara sebenar bagaimana untuk detect chart pattern head and shoulder serta confirmation yang pattern itu valid. Sumber ilmu ini boleh dirujuk ataupun berdasarkan daripada buku CFA modul CFA modul 1 chapter 13 kalau tak silap saya, bahagian technical analysis. Dia menceritakan bagaimana untuk detect chart pattern head and shoulder ni dengan berkesan ataupun betul. So di dalam video ini saya akan terangkan daripada dua aspek. Yang pertama, saya akan terangkan mengenai chart pattern head and shoulder ni secara teori. Kedua, kita akan tengok secara praktikal bagaimana untuk detect chart pattern head and shoulder. Ada 5 point ataupun key figure yang saya akan bagi tahu. Yang pertama, chart pattern head and shoulder ni merupakan satu chart pattern reversal. Sekiranya berlaku ketika uptrend, kita beritahu yang price dah nak berubah trend. Kedua, left shoulder has good volume. Head and shoulder ada tiga kompartmen. Yang pertama left shoulder, yang kedua head yang paling tinggi, dan yang ketiga adalah right shoulder. So dia akan membentuk bahu kepala dengan bahu. So basically bahu kiri akan mempunyai good volume, maknanya volume buy yang baik dan tinggi. Kedua, ketika berada di head formation, biasanya dekat head ni volume dia akan menjadi rendah ataupun kita akan nampak kemasukan sell volume yang tinggi. So dia nak bagi tahu kat sini uptrend dah mula exhausted, orang pun dah ramai tak beli dan seller dah mula masuk. Dan yang ketiga, right shoulder low buy volume, ataupun kita boleh nampak macam volume dia nampak lebih kurang flat je. Masa ni kita boleh tahu yang dekat right shoulder ni buying projection dah memang tak ada dah, orang dah tak minat dah nak beli dan mungkin mempunyai kebarangkalian untuk turun ataupun jatuh lebih tinggi. So untuk confirmation sebelum semua pattern ini berlaku, iaitu left shoulder, head and right shoulder, para analisis meletakkan satu lagi syarat, yang mana price mesti break di bawah neckline. Ketika di neckline ni tak semestinya dalam keadaan horizontal, dia boleh juga menyinding dan sebagainya. Tapi dia punya key point dia adalah untuk confirmation head and shoulder, dia mesti break neckline. Behavior price ketika menghampiri neckline ni, satu, dia akan stop sekejap, sama ada dia nak buat sedikit retracement ataupun sebagainya. Second, apabila dia break, dia price tend untuk retest balik kawasan neckline ni. Di dalam ilmu analisis ni, diorang panggil sebagai change of polarity. Change of polarity ni mungkin kita tak biasa ataupun tak familiar dengar, tapi kalau kita dengar berkenaan dengan resistance become support, support become resistance, itulah change of polarity. Jadi alhamdulillah saya dah terangkan semua berkenaan dengan teori. So kita tengok bagaimana pelaksanaan dia di dalam praktikal. Okey, kita teruskan video kita berkenaan dengan head and shoulder dan cara praktikal bagaimana untuk detect head and shoulder yang sebenar. Saya gunakan chart Malaysian Steelwork KL Berhad, time frame 1D. Kat sini kita nampak ada satu pembentukan head and shoulder. Bagi saya masa untuk lukis sekejap line supaya tuan-tuan dan puan boleh nampak dengan lebih jelas pembentukan head and shoulder.
Oh sorry. Jika tuan-tuan ragu-ragu macam mana saya lukis high low, swing high or swing low, tuan-tuan boleh rujuk dekat video saya yang sebelum-sebelum ni, cara bagaimana saya lukis high low di dalam chart trading . Saya tebalkan dulu. Sorry. Susah pula kan. Okey, dah siap. Dan tuan-tuan boleh nampak pembentukan neck and shoulder. Yang ni adalah dia punya left shoulder, yang ni dia punya head, dan yang ni adalah dia punya right shoulder. Ini pula adalah neckline. Untuk dapatkan neckline, tuan-tuan boleh sambungkan dia antara swing low ni. So tuan-tuan dapatlah satu neckline yang cantik. Okay. First kita akan tengok dulu left shoulder. Left shoulder, tengok kat bahagian volume. Volume dia tengok nampak menarik kan. Average dia ada naik turun, tapi basically nampak buyer volume tu lebih menguasai berbanding seller volume. Dan kita tengok pula dekat bahagian head dia ni. Head dia tuan-tuan tengok dekat dalam dia punya dia punya rantaian volume ni ada satu volume sell yang spike. Kat sini kita dah boleh tahu dah high sell volume dah masuk. Mungkin dia akan turun lebih jauh. Dan dekat kawasan right shoulder pula tuan-tuan boleh tengok volume dah mula flat. Maknanya orang dah boring dah untuk membeli, ataupun seller dah mula start accumulate nak masuk. So price terus break di luar kawasan neckline, dan tuan-tuan boleh nampak price cuba naik dan test balik kawasan neckline. Kat sini adalah kawasan neckline dia. Dia tak kisah sama ada dia nak sending ke apa, yang penting dia boleh jadi kawasan yang support and resistance. So bila tuan-tuan zoom out lagi, tuan-tuan boleh nampak price boleh terus drop dengan agak jauh. Okay, besarkan balik. Okay, jadi macam mana saya nak tentukan, tuan-tuan nak tentukan kawasan left shoulder, head dengan right shoulder? Tuan-tuan kena belajar dulu untuk lukis swing high dan swing low dahulu. Dan bila dah lukis swing high dan swing low, nampak breakout antara swing high ni dengan swing low, baru tuan-tuan boleh nampak chart pattern head and shoulder ni dengan lebih kemas.
tuan-tuan boleh rujuk dengan video saya yang sebelum ni Okey, then apa lagi cakap? Okey, kelemahan yang paling ketara orang-orang ataupun trader yang menggunakan pattern head and shoulder ni adalah diorang tak tengok kepada volume. Volume ni yang paling penting sekali, tapi orang tak tengok. Sebab itulah kita selalu terperangkap dengan head and shoulder yang tak betul lah. Okey, dan untuk tentukan dia, saya akan tandakan dekat kawasan swing low dengan swing high. Lepas tu bila ni head and shoulder, saya akan ambil swing low yang pertama dengan swing low yang kedua. So ia akan membentuk sebagai left shoulder. Second, saya dah lukis-lukis, saya akan ambil swing low yang ketiga dengan swing low kedua sebagai kawasan head. Dan yang terakhir sekali, saya akan ambil satu lagi kawasan yang last. Bila dia dah break je kawasan neckline ni, saya dah consider dia sebagai right shoulder. Okay, neckline ni bila dia break, antara rules dia adalah berapa lama dia boleh maintain di bawah kawasan neckline. Kalau tuan-tuan gunakan time frame daily, secara amnya para analis akan tunggu dalam beberapa minggu, kalau tak silap saya dalam 2-3 minggu untuk confirmkan yang price betul-betul di bawah neckline. Ataupun jika tuan-tuan tak nak gunakan kaedah nak menunggu sampai berminggu-minggu, tuan-tuan boleh gunakan kaedah price break di bawah neckline sekitar 3 ke 5%. Okey, itu sahaja video berkenaan dengan head and shoulder. Jika tuan-tuan ada masalah ataupun persoalan, terus tulis di bahagian komen dan saya akan balas persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum, salam sejahtera.